Barisan Nasional rindu GST, Makcik Kia dipinggirkan. Apa salahnya cukai jualan dan perkhidmatan SST yang dilaksanakan Kerajaan Pakatan Harapan ketika rakyat sedang terkial-kial mencari sesuap nasi untuk menyambung kehidupan? Tiba-tiba seorang pemimpin UMNO yang pernah berkata cukai barangan dan perkhidmatan menurunkan harga barang kini bercakap mengenai keinginan untuk mengembalikannya. Siapa lagi kalau bukan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Cadangan menggunakan semula cukai GST umpama mimpi ngeri buat rakyat, kata Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil. GST jika dilaksanakan semula walaupun selepas ekonomi pulih tahun hadapan akan terus menekan kuasa beli rakyat yang telah terjejas teruk sejak awal tahun ini. GST dikenakan ke atas majoriti barangan dan perkhidmatan di pasaran dan sebelum ini cukai regresif itu telah dikenakan ke atas lebih 60% barangan dalam bakul indeks harga pengguna berbanding harga 30% di bawah SST, ujarnya dalam satu kenyataan. Untuk rekod sebelum tahun 2018, Kerajaan Barisan Nasional telah mengenakan GST ke atas pelbagai barang keperluan asas termasuk sardin dan produk tenusu. Ternyata tiada barangan yang turun harga. Kerajaan Pakatan Harapan menunaikan janji manifesto dan memahami kelemahan GST dengan memansuhkannya. Saya menggesa Kerajaan Perikatan Nasional merupakan hasrat mengkaji semula pelaksanaan GST ini. Biarlah rakyat kembali stabil dari aspek kos sara hidup dan mengukuhkan kembali simpanan mereka untuk beberapa tahun akan datang. Jangan pula tangan kanan memberi bantuan prihatin rakyat, tetapi tangan kiri merampas kembali wang tersebut dalam bentuk GST, kata Faiz. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu berkata terdapat banyak cara lain untuk mengukuhkan aliran tunai negara selain GST. Bila mencadangkan pengenalan cukai Capital Gains Tax atau CGT atau cukai keuntungan modal. Menurut Faiz, ketika ini keuntungan modal tidak dikenakan cukai kecuali atas penjualan hartanah ataupun real property gains tax. Keuntungan berjuta-juta ringgit yang dijana di pasaran saham misalnya tidak dikenakan sebarang cukai kecuali atas dividen yang diterima, tegasnya. Beliau menjelaskan CGT boleh dilaksanakan secara tingkat ke atas transaksi saham di pasaran modal Malaysia. Misalnya kadar CGT bagi keuntungan yang melebihi RM100,000 daripada penjualan saham dikenakan lebih tinggi berbanding kadar cukai untuk keuntungan di antara RM50,000 dan RM100,000. Pada masa yang sama, cukai CGT atas keuntungan di bawah RM50,000 boleh dikecualikan supaya ia dapat menggalakkan lebih ramai pelabur runcit baharu berjinak dalam dunia pelaburan, katanya. Beliau juga menyenaraikan beberapa jenis aset yang boleh menggunakan konsep tersebut seperti barang kemas, pelaburan, unit trust, bond atau sukuk, barang antik bernilai tinggi dan sebagainya. Barang-barang ini dipercayai tidak membebankan rakyat terbanyak yang cukup terkesan dengan pandemik COVID-19. Cukai CGT secara peringkat dan juga berdasarkan tempoh pegangan aset akan memastikan hanya individu yang menjana keuntungan atas modal yang tinggi melebihi paras tertentu dikenakan cukai. Ini seterusnya dapat menjaga kebajikan golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Pendek kata, cukai ini hanya dikenakan kepada golongan kaya sahaja. Jom China bersetuju bahawa Malaysia memerlukan cukai yang progresif, bukannya GST yang dikenakan ke atas semua golongan, termasuk pengusaha kecil seperti Makcik Kia yang terpaksa menaikkan harga barangan perniagaannya. Ini belum disebut golongan OKU. Janganlah menindas rakyat dengan sistem pencukaian yang telah pun ditolak oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Tidakkah Ahmad Maslan sedar bahawa GST yang dilaksanakan Kerajaan Barisan Nasional dahulu telah secara keseluruhannya menaikkan harga barang dan perkhidmatan? Perlu diingat, rakyat benci GST dan rakyat sentiasa memerhati.